بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقد ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم يا رحيم. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وإخواننا وأصدقاءنا وجميع المسلمين والمسلمات، فاحفظنا وإياهم واحرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام يا حنان يا منان يا كريم الجود والفضل والعطاء يا الله يا دائم الإحسان. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, hari ini kita buat kelas dalam Tania Murabbi. Saya Ustaz Muntasir dengan istri saya Ustazah Hidayah. Ta'rifin nafsik. Terima kasih kita ucapkan kepada semua yang masih lagi bersama dengan kami walaupun tadi kita ada masalah audio. InsyaAllah kita bermula sekali lagi dan untuk kali kedua ni Ustaz, hari itu kali pertama kita dah bersama dengan tajuk isteri bekerja, ya betul, menanggung suami, tanggung suami, dan hari ini insyaAllah kita ada tajuk yang menyentuh jiwa. Ya. Ubati resahmu, ya. Ini yang masalah sekarang, masalah di dunia sekarang itu banyak masalah di dalam hati tetapi tak tahu mana yang betul. Ya, mana ubatnya Ustaz? Ubat ada insya-Allah. Ya. Tetapi kalau kita tahu mana sebab. Ya, betul. Kalau kita sakit demam, kan, sakit badan lah, sakit yang jasad ataupun fizikal, mudah untuk kita cari ubatnya. Nampaklah bentuk Panadol tu, nampaklah bentuk ubat sesama, ya, ada depan mata. Tapi kalau seseorang itu mengalami masalah hati, ya, resah, takut, apa lagi, rasa runsing, rasa tak sedap hati, kan? Rasa, kalau yang kita tengok Ustaz dengan apa yang berlaku dekat Malaysia, dan bukan Malaysia saja, dunia, betul. Maksudnya ramai yang orang hilang pekerjaan. Ada seorang sahabat saya Ustaz, anak dia 7 orang. Iya. Bayangkan, sahabat-sahabat anak 7 orang. Subhanallah. Dah bekerja dan isteri tidak bekerja. Selepas PKPP, kita kata orang mula untuk menjalankan tugas masing-masing sampai ke office, ya, alangkah terkejutnya tengok ada surat atas meja. Masya-Allah. Bila ambil surat tersebut, tak tahu lagi ni isi surat apa. Ambil surat tersebut, bila dibuka sahaja, rupanya dia termasuk daripada salah satu nama di antara 300 orang yang dibuang oleh syarikat tersebut. Dan syarikat bukan syarikat kecil lah, syarikat besar. Sebenarnya ini bukannya seorang sahaja, bukan sahabat saya seorang saja, tetapi lebih kurang dalam data Perkeso kata 40% daripada pekerja di Malaysia yang dibuang kerja disebabkan pandemik COVID-19. Ya Allah, itu yang masalah qalaq di dalam hati orang manusia. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi rezeki, macam mana buat ke dunia, macam mana buat semua orang manusia sekarang macam ada masalah. Khusus COVID-19, lepas COVID-19 macam mana kalau nak bagi syari rezeki, tak tahu jalan mana yang baik atau jalan yang tak baik. Tetapi kita alhamdulillah umat Islam, Allah Subhanahu Wa Taala bagi Al-Quran ubat ke umat Islam. Bila ada apa-apa di dunia kan baca Al-Quran. Bila ada apa-apa di masalah badan sakit atau bala atau apa, kan balik ke Al-Quran Al-Azim. Ini ubat Islam. Ubat Islam.
Maksudnya Al-Quran sudah sediakan kepada kita, Ustaz, Ya, betul. Apakah cara untuk kita mengatasi dan saya memahami bahawa ubat keresahan ataupun kesedihan ini suatu benda yang sangat-sangat menyentuh. Kalau macam kita tengok, kalau orang yang ada sahabat-sahabat dia ataupun keluarganya yang pergi, maksudnya yang telah meninggal dunia, bagaimana perasaan dia, kalau yang hilang pekerjaan mereka, bagaimana rasa dia, kalau diuji anak sakit, macam mana perasaannya. Semua ini sangat menyentuh jiwa, dan insya-Allah Ustaz, kita akan sama-sama bagaimana kita nak cari kunci, ataupun macam Ustaz kata tadi, nak cari ubatnya, kita carilah Al-Quran. Mari kita tengok bersama-sama hari ini ibrah daripada surah Al-Qasas. Ya, surah Al-Qasas. Bukan kita yang ada masalah di zaman sekarang sahaja, atau di khusus umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Ada sebelum umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Allah Subhanahu wa taala bagi bala bila ada iman kuat. Betul. Bila ada iman kuat di dalam hati, Allah bagi juga bala. Betul. Al-anbiya ashaddu bala'an fal-amthal thumma al-amthal thumma al-amthal. Kita tahu kalau Allah sayang kita, dah ada bala. Betul. Ada musibah memang ada. Sebab apa tu? Kita di dunia. Kita nak tengok apa yang ibrah di dalam Al-Quran hari ini, di dalam surah Al-Qasas Ayat 7 sampai ayat 13. So insya-Allah saya minta untuk sahabat-sahabat pendengar kita, penonton yang bersama dengan kita pada pagi ini, Assalamualaikum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan ucapan greeting. Assalamualaikum. Kami ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kalau dekat telefon kalian, ataupun kalau dah pakai telefon untuk tengok live ini, bolehlah ambil Al-Quran. Kita nak baca sama-sama, Ustaz, ya? InsyaAllah boleh. InsyaAllah kita nak baca sama-sama muka surah Al-Qasas ayat 7 hingga 13. InsyaAllah Ustaz akan bacakan. Nombor muka 386. Betul. Dan saya akan bacakan terjemahannya, Ustaz, ya? Boleh. Okey, boleh ready dengan surah Al-Qasas ayat 7 hingga 13, muka surat 386. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Terjemahannya ayat 7, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa, susukanlah dia, dan dalam pada itu jika engkau takutkan sesuatu bahaya mengenainya dari angkara Fir'aun, maka letakkanlah dia di dalam peti dan lepaskan dia ke dalam laut, dan janganlah engkau merasa bimbang dan jangan pula berduka cita. Sesungguhnya kami, iaitu Allah, akan mengembalikannya kepadamu, dan kami akan melantiknya, iaitu Nabi Musa, menjadi salah seorang daripada rasul-rasul kami. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Terjemahannya ayat 8, setelah itu dia, iaitu Nabi Musa, dipungut oleh orang-orang Fir'aun. Kesudahannya dia, iaitu Nabi Musa, menjadi musuh dan menyebabkan duka cita bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan juga orang-orangnya, tentera-tenteranya adalah orang-orang yang bersalah. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى
أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Ayat ke-7, 8, 9 lah. Terjemahannya ayat ke-9. Dan ketika melihat kanak-kanak itu, berkatalah isteri Fir'aun, semoga ia menjadi cahaya mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia berguna kepada kita atau kita jadikan dia anak. Padahal mereka tidak menyadari kesudahannya. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. Ayat ke-10, dan sepeninggalannya menjadi hati ibu Nabi Musa itu kosong. Sesungguhnya ia nyaris-nyaris mengatakan perihal anaknya itu dengan terus terang, jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang dan tenteram, supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percaya akan janji Allah. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. Ayat ke-11 terjemahannya, dan berkatalah ia kepada kakak Nabi Musa, pergilah cari kabar berita tentangnya. Maka pergilah kakaknya, dilihatnya dari jauh, orang ramai tidak menyedarinya. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Ayat ke-12, dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya. Melihatkan hal itu, kakaknya berkata, mahukah kalian aku tunjukkan kepada kamu kepada seorang penduduk di sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu, serta mereka tulis ikhlas kepadanya. فرددناه إلى كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Ayat akhir, ayat 13, maka dengan jalan itu kami kembalikan dia, iaitu Nabi Musa, kepada ibunya supaya tenang, tenteram hatinya dan tidak berduka cita disebabkan bercerai dengan anaknya, dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Sadaqallahul Azim. Ini hati ibu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Bukan bala setiap hari atau 2 hari dan habis, atau 3 bulan 4 bulan. Bas bersalin ada masalah waktu zaman Nabi Musa. Taghiyat Fir'aun. Kita tahu apa hukum dia. Tahu apa? Bunuh semua anak-anak. Anak-anak lelaki. Anak-anak lelaki sahaja. Betul. Ibu Musa bersalin lelaki. Macam mana dia buat? Hati dia macam mana? Kita fikir macam mana hati ibu Musa waktu dah lihat ada
lelaki. Dan takut kalau polis Fir'aun datang ambil anak dia. Siapa yang tolong waktu ini? Siapa yang tolong? Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi ubat. Bila ada orang manusia ada yakin, ada aqidah di dalam hati, semua dunia khidmat kita. Semua dunia. Sebab apa tu? Allah Subhanahu wa ta'ala huwal mudabbir. Allah yang jaga. Allah yang jaga, betul. Allah dah bagi wahy. Wa auhayna ila ummi Musa. Dia nabi? Tak. Tidak. Dia tak nabi. Dia salihah. Dia keluarga salihah dia. Keluarga dia salihah, tarbiyah dia salihah. Ini yang kita mahu. Dia bukan nabi. Tetapi wahyi ilham. Ilham, betul? Wahyun ilham. Ada yakin 100% ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi tahu ni buat ini. Apa hukum? An ardi'i. Yang nombor 1, an ardi'i. Di dalam satu ayat, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Ya Allah, musibah besar. Musibah besar. Kenapa? Dah bagi susu anak dia, lepas sudah letak dalam laut. Maut, betul. Ada ibu sekarang boleh buat macam ini? Kalau getuk satu anak atas katil sampai bawah, mungkin ibu dia tak tidur satu malam, atau 2 hari, atau 3 hari. Sebab apa tu? Dia sakit. Tetapi dia, Allah Subhanahu wa ta'ala yang bagi amr, ambil ini letak dalam laut. Okey, dia tinggal buat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Suruh bagi dia buat. Dan nombor 2, bukan musibah ini tu sahaja. Sebab apa tu dia letak anak dalam laut? Takut kalau Fir'aun dia ambil anak dia. Tetapi bagi dah tengok alu Fir'aun dah ambil Nabi Allah Musa. Ya Allah, nampak satu bala. Yang nombor 2, yang nombor 3. Yang nombor 3, dah alu Fir'aun, keluarga Fir'aun dah ambil Musa alaihi salatu wassalam. Ini musibah besar. Mungkin kalau orang lain dah habis akal, dah mati. Tetapi hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala fawqa kulli syai'. Idza arada li syai'in hayya lahu al-asbab. Innama amruhu bainal kaf wan nun. Ini hikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul Ustaz. Ya, kalau betul. kita tengok macam mana perasaan ibu Nabi Musa, merasai ketakutan yang bertambah. Ya, kalau betul. kita tengok Ustaz sebut tadi, yang pertama lahir anak patut seronok. Tapi lahir anak sebab yang keluar anak lelaki. Kan ceritanya adalah Fir'aun ni dia mimpi. Ya, betul. Dia mimpi, dan bila dia mimpi tersebut, dia pun carilah tafsir-tafsir mimpi. Kata dia punya pentafsir mimpi, nanti bayi ni akan lahir, dan bayi ni yang akan menyebabkan kerajaan Fir'aun ni habis hancur. Jadi Fir'aun ni dia kan dia nak berkuasa, dia rasa dialah Tuhan, dia rasa dialah yang paling hebat. So dia nak cantas daripada awal, siapa sahaja daripada Bani Israel yang lahir anak lelaki, semua dia nak bunuh. Jadi kalau kita tengok apa yang berlaku ialah, pasti ibu Nabi Musa tadi rasa macam bagaimana ni, anak ni memang sayang seronok lah, dah lahir anak lelaki dah lahir, tapi mungkin berada dalam keadaan yang tak selamat,
masuk pula kepada yang kedua, Allah suruh campak ke dalam sungai. Ustaz dah cerita tadi, sahabat-sahabat, saya nak masukkan sedikit bagaimana kita nak mengetahui tentang ibrah kisah Nabi Musa ini yang kita spesifik hari ini, bagaimana kesabaran ibu Nabi Musa, bagaimana dia mengatasi dia punya rasa risau, rasa resah, rasa runsingnya tentang keselamatan anaknya. Sedikit sebagai sebelum kita masuk kepada tajuk tadi, kita mesti mengetahui bahawa Nabi Musa alaihissalam adalah kisah yang paling banyak selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran 166 nama Nabi Musa. Di dalam 36 surah di dalam Al-Quran. Masya Allah. Itu ibrah. Mesti banyak sangat ibrahnya kan. Yang pertama pastilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok hari ini kisah Nabi Musa ialah Nabi Bani Israel. So kita nak tahu dahulu dia adalah Nabi Bani Israel. Itu yang pertama. Yang keduanya, di manakah tempatnya? Ya, tempatnya ialah di bumi Mesir. Hari ini pun masih lagi dipanggil Mesir ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Egypt. Okey, ini adalah bumi yang mana Nabi Musa duduknya di sana, dan peristiwa ini berlaku bagaimana Nabi Musa lahir di sana dan dia dibesarkan di dalam istana Firaun juga di Mesir. Dan apa lagi yang kita nak tahu tentang ibu Nabi Musa? Ibu Nabi Musa ini dalam riwayat mengatakan namanya Yukabat. Okey, ada riwayat-riwayat yang lain. Kita ambillah antara salah satu riwayat yang masyhur namanya Yukabat, bahawa mak dia tadi waktu itu dia dah Nabi Musa ni masa tu dia dah tak ada ayah. Ya, dah meninggal. Ayah dia meninggal dulu. Nama Nabi Musa bin Imran. Musa bin Imran. Ada berapa watak dalam ayat ni? Dalam ayat ini ada 4 watak utama. Allah, macam cerita pula rasakan episod di TV, drama sangat. Biasa kita kena tengok kepada watak utama. Dalam ayat ini, watak pertama ialah Nabi Musa itu sendiri sebagai bayi. Watak yang utama juga ialah ibu Nabi Musa. Bagaimana dia nak menghadapi ketakutan dengan akan menyebabkan dia mungkin kehilangan anak yang dia sayang. Nombor 2. Dan nombor 3, kalau kita tengok adanya watak siapa? Isteri Firaun. Isteri Firaun dalam riwayat yang mengatakan namanya Asiyah binti Mahazim. Muzahim. Asiyah binti Muzahim juga antara perempuan yang salihah, antara khairun nisa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kalau kita perasan, ukhti Musa, iaitu saudara ataupun adik-beradik, kakaklah kepada Nabi Musa yang diperintahkan oleh mak dia sebab mak dia risau. Bila mak dia risau, anak dia nak kena lepaskan ataupun letakkan di dalam satu kotak dan letak dekat dalam laut, maka dia kata kepada kakak dia, kata dalam riwayat mengatakan nama kakak Nabi Musa juga Maryam. Ya, betul. Tapi Maryam bintu Imran ini ialah adik-beradik Nabi Musa, bukannya Maryam ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu pun Maryam juga, dan diberi nama surah Maryam juga. Tetapi yang ini Maryam bintu Imran, iaitu kakak kepada Nabi Musa. Jadi sahabat-sahabat, kalau kita tengok dalam keadaan ini, bagaimana daripada ketakutan yang sedikit, mungkin jumpa, mungkin tak jumpa. Kalau dia orang pandai sembunyikan Nabi Musa, kalau datang polis Firaun, maka tak kena bunuh. Maksudnya ada syak lah 50-50. Ya, betul. Tapi bila Allah suruh, akhirnya seolah-olah daripada kematian yang separuh-separuh tadi, macam ambillah anakku. Kita memang tak sampai hati lah, Ustaz, betul tak? Sebagai seorang ibu dan ayah, dan saya pun pasti ibu dan ayah di luar sana, bagaimana sayangnya kita pada anak. Saya bila baca kisah ni cakap dekat Ustaz, cakap, ya Allah, ya Tuhanku, kita sayang ke anak. Sampai kalau boleh anak tu tak payah pergi ambil air sendiri, kita yang ambil air untuk dia kan. Ya, betul. Nak kata sayang sangat tu. Anak kalau boleh tak boleh sakit apa-apa. Sekarang ni bukan masalah anak itu sakit depan mata, tapi nak kena buang.
campak ke dalam Bukan orang lain yang buat, dia sendiri kedua. Subhanallah. Itu Allah Subhanahu wa taala. An ardi, di dalam satu ayat ini, ayat ke-7. Yang pertama, ayat ke-7, ya betul. Ada ulama balaghah dia cakap ada dua amran, dua perintah dan dua larangan. Dua larangan, okey. Dan dua berita gembira. Berita gembira. Apa ini di dalam satu ayat? Subhanallah. An ardi. Okey, itu yang pertama. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Dua, fa alqihi fil yam. Siapa yang bagi tahu ini? Allah Subhanahu wa taala. Wala takhafi, jangan takut. Wala tahzani, al-khawf wal hazan. Al-khawf li syai'in mutawaqqa. Mungkin depan ada takut. Tapi al-huzn libas kita buat dah sedih. Kenapa sedih? Oh, macam dah orang mati, kawan dah mati, atau apa yang masalah dah libas. Itu wala takhafi wala tahzani. Apa yang dua berintah gembira, bisyaratan. Inna radduhu ilaiki. Inna radduhu azamah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa ja'iluhu, wow, wa ja'iluhu lepas, waradduhu ilaiki wa ja'iluhu 30 tahun waktu. Balik ke ibu Musa, hadana, tarbiyah, dalam taska. Ibu dia bagi susu, makan, mandi. Lepas 30 tahun Allah Subhanahu wa taala bagi dia risalah. Jadi rasul azim, hikmah azimah. betul. Siapa yang bagi tahu ini? Allah Subhanahu wa taala. Yatasara al-haq wal batil ma'a Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam منذ wiladatihi. Waktu bersalin dia. Nampak macam mana? Tetapi hati ibu Musa. Ini masalah macam mana? Subhanallah. Bila orang manusia ada yakin, ada tawakkul ki Allah Subhanahu wa taala, semua dunia berkhidmat dia. Berkhidmat dia. Mana-mana orang manusia. Arab, orang manusia Melayu, orang manusia, maksud Muslim. Bila ada yakin 100% Allah Subhanahu wa taala bagi apa yang dia mahu. Betul. Ini ibu Musa alaihi salatu wassalam. Tengok, Allah bagi kita Quran sampai hari kiamat kita baca kisah Nabi Musa dan ibu Nabi Musa dan kakak Nabi Musa. Sampai hari kiamat. Ini keluarga yang salih. Keluarga yang salihah. Bukan maksud salih tak ada masalah, tak ada bala, orang salih dah kaya atau ada duit, tak. Salih banyak bala. Ada banyak masalah. Ada banyak mihnah atau fitnah di dunia. Sebab apa tu? Allah sayang. Allah sayang dia atau mereka. Ya, betul. Kalau kita tengok sahabat-sahabat, cerita tadi bagaimana Nabi Musa yang daripada dua keadaan, tapi kita ni dululah yang Ustaz sebut tadi tu, boleh letakkan nota. Di dalam nota kita ada dua perintah, ada dua larangan, dan ada dua berita gembira. Dua perintah tadi, yang pertama iaitu Allah suruh ibu Nabi Musa susukan anak dia Nabi Musa. Yang kedua suruh campak ke dalam sungai ataupun dalam laut. Dua larangan. Apakah larangan itu? Jangan sedih dan jangan takut. Jangan takut dan jangan sedih. Dan yang ketiga iaitu dua berita gembira. Apakah dua berita gembira tersebut? Yang pertama, Allah janji, ni janji Allah ni, Allah akan pulangkan semula Nabi Musa kepada ibunya. Walaupun kita nampak gaya macam tak ada harapan lah nak jumpa balik dengan anak aku ni kan. Kalau meletak dekat sungai, sungai itu mengalir ke mana, membawa Nabi Musa ke mana, tak tahu sahabat-sahabat.
punya hati Nabi Musa waktu tu rasa apa? Farigha, rasa kosong. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Tak ada wiswas, tak ada apa-apa. Dia buat macam biasa. Ya, betul. Itu Allah Subhanahu. Sebab apa? Sebab Allah yang pegang hati dia. Iya. Allah sudah sabatkan hati Nabi Musa dan hati ibu Nabi Musa, dan dalam ayat tersebut seolah-olah kalaulah Allah tidak pegang hati Nabi Musa, pasti ibu Nabi Musa mungkin takkan letaklah anak dia dekat sungai tu. Ya, betul. Sebab punyalah rasa perkara ni adalah suatu perkara yang seolah-olah lah macam tak logik lah. Macam tak logik kan. Nak dapat balik tapi letak kat mana? Letak dekat dalam sungai. Tapi janji Allah, sahabat-sahabat, Allah sangat menepati janji yang telah diberikan kepada hamba-Nya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Iaitu apa yang kita baca selepas pada azan. Kan hujung tu, sesungguhnya Allah itu, doa selepas azan, Allah itu tidak menyalahi apa yang dijanjikannya. Kalau manusia ini, sahabat-sahabat, kita kadang-kadang mudah kan berjanji, tak apa nanti I belanja kan, konon lah, tapi bila sampai masa duit tak cukup, tak jadi belanja kan. Kita menabur banyak janji tapi kadang-kadang tak mampu untuk kita sempurnakan ataupun tunaikan semua janji kita. Tetapi janji Allah pasti, janji Allah pasti Allah akan laksanakan dan Allah akan tunaikan. Dan sahabat-sahabat, itulah janji kepada ibu Nabi Musa, yang mana yang pertama tadi akan dikembalikan semula. Cuma jalannya adalah dengan perancangan Allah lah, Ustaz. Betul? Ya, betul. Jalannya dengan perancangan Allah. Tengok Allah letakkan apa tadi, Ustaz dah sebut satu kaedah. Apabila Allah nakkan sesuatu perkara itu berlaku, maka Allah letakkan sebab yang akan melorongkan perkara tersebut. Subhanallah, sahabat-sahabat. Kalau hari ini, kalau kita tengok, kita sudah kehilangan pekerjaan, ataupun ada sesuatu yang kurang daripada kebiasaan yang kita dah ada, dan akhirnya kita rasa resah, rasa gelisah. Sahabat-sahabat, mungkin kekurangan itu ialah satu jalan untuk Allah buka kepada kita jalan yang baru yang mungkin lebih baik daripada itu. Bukan ke lebih baik? Kita tengok sebelum ini ibu Nabi Musa dengan kakak dia, dengan Nabi Musa kalaulah terus duduknya di rumah yang biasa. Tetapi apabila Allah suruh campakkan, akhirnya ibu Nabi Musa dan kakaknya duduk ke istana. Iya, betul. Dialah yang menghabanah ataupun mendidik, menjaga. Tapi bukan dekat rumah biasa, tetapi rumah yang disediakan oleh Fir'aun. Sebab Fir'aun tak tahu, wahum la yash'urun. La yash'urun, yani apa yang ada depan. Ya, betul. Apa yang ada depan. Tetapi Fir'aun dah tutup jalan yang baik. Waktu Sayyidatna Asiyah bintu Muzahim, isteri Fir'aun, dah bagi tahu qurratu ainun li walak. Dalam Al-Quran, qurratu ainun li walak. Dia apa jawab? Fir'aun apa jawab? Qurratu ainun laki. Maksudnya nak jadikan anak ini penyejuk mata, kau seorang lah, bukan aku. Kamu saja, saya tak mahu. Nampak macam mana? Ada ulama dia cakap kalau dia terima qurratu ainun li walaki, mungkin Allah bagi hidayah terus. Tetapi dia terus jalan yang baik dah tutup. Semua ditutup. Ini al-kibriya, yang orang yang sombong di dalam hati dia, tak ada jalan yang baik. Betul. Tak ada jalan yang baik. Jalan yang baik. Kalau kita tengok bagaimana akhirnya bagaimana boleh dapat semula Nabi Musa kepada ibu dia, kakak dia tadi, kita ingat kan, yang Maryam binti Imran tu, kakak kepada Nabi Musa. Dia ni apa nama dia, sembunyi lah. Tengok ke manakah kotak yang berisi adik dia tu, yang berjalan dekat laut tadi tu. Dia pun ikut sekali tengok lah, yang ambil kotak tu isteri Fir'aun. Masa tu adik dia, kakak dia ni rasa apa? Rasa nak berlari pergi rumah habis lah mak. Bagi tahu dekat mak dia, bagi tahu bahawa
yang musuh yang kita takut tu dekat situlah berhenti kotak tersebut kan, tak ada tempat lain dia nak berhenti kan, dekat istana Nabi istana Firaun dengan Asiyah tadi tu berhenti kotak tersebut. Tapi sebab Allah bagi sesuatu, Allah bagi apa, siapa yang tengok Nabi Musa akan jatuh cinta, dia terus sayang, betul tak Bi? Ya, betul. Dia terus sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Bila orang alu Fir'aun dah tengok Nabi Musa waktu kecil, dah sayang dia sangat. Sayang sangat. Dah tengok Fir'aun, tengok je terus tumpah sayang terus. Satu riwayat dah dia sayang dia. Ini siapa yang bagi? Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusni'a 'ala 'aini. Ini sun Allah Subhanahu wa taala. Pilih Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita atau bukan orang manusia lain. Lepas tu ayat dia cerita bagaimana kakak dia dah dapat berita, kakak dia nampak sendiri, dah sampaikan berita tersebut kepada mak Nabi Musa. Mak Nabi Musa bertambah lagi rasa resah sebab sampai pada tangan musuh. Tapi sahabat-sahabat, kita lihat bagaimana Allah melorongkan supaya ibu-ibu susu yang lain, baby kan, masa tu bukan ada susu susu macam hari ni kan, susu tepung, ada susu macam-macam, ada farm-fresh dan sebagainya. Jadi kambing. Ada susu kambing lah, ada susu lembu. Tapi pada waktu itu memang penyusuan adalah daripada ibu. Sama ada kalau ibu tu dia mengandung, dia ada susu, dia susukanlah bayi tu akan jadi anak asuhan, ataupun kalau tak ada, mereka akan buat apa? Ada perempuan-perempuan upahan yang memang kerja mereka ni ialah menyusukan anak orang. Ya, nanti ayah kepada budak tadi dia akan bayarlah. Sama lah cerita macam mana kalau kita tengok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dihantar ke kampung Bani Sa'ad untuk disusukan oleh Rabi'atul Halimatus Sa'diyah, oleh Halimatus Sa'diyah. Dan itulah kisah yang berlaku pada zaman sebelum ini. Dia tak ada susu-susu tiruan, susu-susu campuran ni, semua daripada susu seorang ibu fresh punya. Jadi kalau kita tengok mestilah nak disusukan ibu tadi, maka dipanggil siapa panggil siapa yang boleh menyusukan, nak boleh jadi ibu susuan kepada anak ni. Tapi Nabi Musa tak nak menyusu. Sampai rasa macam kalau tak nak menyusu budak ni, takut sebab nanti dia tak boleh hidup. Maka keluarlah kakak dia tadi, watak keempat, Maryam bintu Imran, kakak kepada Nabi Musa keluar. Dia pun kata dia tak pecah rahsia ni. Dia tak pecah rahsia. Kalau dia pecah rahsia, saya adalah kakak dia ni, habislah kan. Tapi dia kata apa, kalian nak saya cadangkan ada seorang ibu ni, dia pandai menyusukan budak. Kalau bagi pada dia, insya-Allah mesti dia nak. Hikmah. Itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Macam mana ada susun semua yang waktu Nabi Musa. Susun rumah Firaun, susun alu Firaun, susun ke keluarga Nabi Musa, macam mana buat. Tetapi dia bandai. Kakak dia bandai. Kakak dia ada dua, Bi. Kalau kita nak letak sebagai apa yang kita boleh belajar daripada kakak ni, satu, kakak dia taat. Ya, betul. Dia taat kepada ibu dia. Sebabnya ibu dia kata apa, kau pergi tengok adik kau ni, kat mana dia ni. Yang pertama taat. Dan yang kedua, kakak dia ni cerdik, pandai. Ya, pandai. Dia tak ada jadi orang yang luah bendol ke, tak. Maksudnya dia tahu keadaan tersebut adalah keadaan yang sangat membahayakan nyawa adik dia. Maka dia buat apa? Dia letak sebagai suatu helah. Ini bukan tipu. Ini sebagai satu helah untuk menyelamatkan nyawa adik kesayangan dia. Ya, betul. Itu hikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah lorongkan. Allah lorong ki Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan yang janji sama ibu Musa alaihi salatu wassalam, inna radduhu ilaik. Dah Nabi Musa balik ki ibu dia, Sayyidatna Ummu Musa alaihi salatu wassalam. Itu Allah Subhanahu wa taala yang bagi di dalam Al-Quran. Apa maksud? Ambil kita ibrah. Betul. Ambil mau'izah. Ambil
apa yang ada di dalam hidup kita. Masalah macam mana masalah ini? Ya. Ada masalah sekarang macam lepas COVID-19, tetapi hal adakah masalah macam masalah ini? Tak masalah. Kita alhamdulillah boleh makan, boleh minum, boleh jalan, boleh kerja, boleh jumpa kawan. Alhamdulillah, kalau ada orang sakit pergi hospital tak ada apa-apa. Dunia alhamdulillah baik. Ini ni'am banyak. Allah bagi kita ni'mah banyak. Syukur selalu insya-Allah. Tetapi macam mana ini? Bala ki ibu Musa alaihi salatu wassalam di dalam rumah Fir'aun. Banyak masalah. Mungkin kalau ada masalah sedikit, mungkin dia semua orang keluarga Nabi Musa dah bunuh semua. Sebab apa tu? Dia taghiyah. Dia takut ke Allah Subhanahu wa taala. Dia yang cakap ana rabbukumul a'la. Tak ada akal. Tak ada akal. Tetapi syaitan yang bagi waswas dia dan mutakabbir di dalam hati dia gelap, tak lihat jalan yang baik. Itu maksud as-sabru 'inda sadmat al-ula. Bila orang manusia takut ke Allah Subhanahu wa taala, ini baik, dekat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila kita takut ke orang manusia, kita nak pergi jauh, bukan dekat dia. Itu yang masalah. Kalau kita takut ke Allah Subhanahu wa taala di dalam kaidah usuliyah, man khafa min Allah qarrabahu ilaih, wa man khafa min syai' sallatahu alaih, wa man khafa min syai' sallatahu alaih. Tetapi kita Allah Subhanahu wa taala bagi akal yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala bagi syariah yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala bagi kita Quran ubat bila orang manusia dah dalam hati dia ada masalah atau fikir apa yang nak buat di dunia ini, kan balik ke Al-Quran Al-Azim. Ini ubat yang orang manusia yang tak ada ubat di dunia. Betul. Ini ubat yang mukmin. Ini ubat yang muslim. Hudal lil muttaqin. Sama, saya pun nak keluar ayat tu juga. Ya, memanglah hudal lil muttaqin. Juga di dalam Al-Quran, wa huwa alaihim ama. Siapa? Orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang tak ada yakin ki Al-Quran Al-Azim. Wa huwa alaihim ama. Huwa dia Al-Quran. Wa nunazzilu min Al-Qurani ma huwa shifa lima fi sudur, yang ada di dalam ini. Itu yang masalah sekarang. Kenapa banyak orang manusia takut ada sidik, ada masalah di dalam hati saya, dunia saya tak baik, saya fikir tetapi tak baik, macam akhirnya sampai nak bunuh diri. Ya, betul. Ini masalah kita jauh. Jauh daripada Al-Quran. Betul. Kita jauh. Bila kita hidup sama Al-Quran, tengok macam mana hidup kita tukar. Ya, betul. Hidup kita tukar. Sebab apa tu? Kita ambil amalan yang ada di dalam Al-Quran. Walau kita buka Al-Quran, nampak hati kita macam mana gembira. Walau sebelum kita baca A'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dah macam ada cahaya sedikit masuk di dalam hati kita. Bila kita baca satu muka atau dua muka, fikir apa maksud Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Nampak macam mana Allah bersih di dalam hati kita. Jangan malas. Jangan fikir di dunia sampai mati, tak tahu lepas mati bagaimana. Jalan baik atau jalan yang tak baik, nas'alallah as-salama wal afiyah lana wa lakum insyaallah. Masya-Allah. Begitulah cerita daripada awal kita lihat sampailah ke hujungnya, akhirnya dia happy ending. Cerita ibu Nabi Musa ni akhirnya kalau kita tengok semuanya berjalan dengan lancar, walaupun dimulai dengan ujian yang sangat-sangat meragut ketenangan hati. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukum alam, sunnatullah,
Siapa sahaja yang hidup dalam dunia ini, dia tak boleh akan kosong ataupun terkecuali daripada ujian yang ditimpakan atau yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada, sahabat-sahabat. Carilah dekat keliling kita. Ada tak orang yang tak ada masalah? Jiran kita, kawan sekerja kita, kan, adik-beradik kita, ada tak seorang yang hidup dalam dunia ni, ustazah dia okey je ustazah? Pasti setiap manusia itu diuji, sama ada kecil ataupun besar ujian tersebut. Bukan kita meminta ujian, tetapi ujian pasti datang dalam kehidupan kita. Jadi jangan resah dengan ujian, jangan takut dengan ujian, kerana manusia dan alam ini, dunia ini, fitrahnya adalah nikmat bersilih ganti dengan ujian. Ya, subhanallah. Kadang Allah bagi sihat, kadang Allah bagi demam sikit, kadang-kadang Allah bagi gembira, wow hari ni dapat bonus. Sekali hujung bulan kena bayar tu bayar ni, habis dah, Allah sedih pula kan, sebab apa? Tak cukup duit. Ini fitrah. Sahabat-sahabat, kalau nak cari yang gembira saja, yang seronok saja, dekat mana? Ini bukan tempatnya. Tempatnya adalah di syurga Allah. Antara matlamat dalam kehidupan kita untuk kita dapat syurga Allah. Jadi sahabat-sahabat, kita boleh lihat bagaimana kita nak mengatasi keresahan kita. Tengok bagaimana kisah yang sangat hebat ini. Mungkin kalau ada soalan daripada penonton-penonton, ya, boleh diberikan di dalam ruangan komen. Dipersilakan untuk kita berkongsi sama-sama apa yang kita rasa dengan ujian yang kita diuji oleh Allah, ataupun ada orang lain yang kita rasa, oh ustazah bagaimana kita nak buat, boleh sahaja tulis di ruangan komen. Okey. Ustaz, ada soalan Ustaz daripada Amirul Mukminin. Kita bacakan dulu soalannya. Assalamualaikum Ustazah. Ciri-ciri Fir'aun ada pada surah Al-Qasas. Soalan saya, berapakah ciri Fir'aun yang ada pada surah tersebut? Betulkan kalau saya salah. Masya Allah, soalan yang berbentuk fakta ni. Berapa dia nak berapa ayat ataupun berapa ciri alamah balalah Fir'aun? Mungkin kita boleh sebut daripada petikan ni lah, mungkin bukan surah Al-Qasas seterusnya, tapi daripada surah Taha juga. Taha pun ada cerita pasal Fir'aun, dia berkait dengan Nabi Musa. Ya, betul. So banyak pengulangan ataupun kita kata banyak tempat yang ada kisah Fir'aun. Cuma dalam ayat hari ini yang kita fokus daripada ayat 7 hingga ayat 13 ni ialah Fir'aun wa Haman. Inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Ini yang kita boleh angkat, iaitu apa? Allah Subhanahu Wa Taala sudah golongkan, ya, golongkan sebagai golongan yang apa? Ini golongan-golongan penjenayah ni. Golongan yang salah. Kalau kita tengok nanti, kalau orang yang duduk dekat mahkamah, dia duduk dalam kandang apa? Kandang pesalah. Siapa? Fir'aun. Haman siapa? Dia punya wazir dia punya perdana menteri dia punya antara timbalan menteri dia yang sangat dekat dengan dia. Sebab tu kalau kita tengok wajunudahuma, junud itu ramai, tidak disebutkan nama dia. Siapakah tentera-tentera Fir'aun? Tapi Haman disebutkan namanya sebab dia antara penolong ataupun teman setia Fir'aun yang dalam melakukan pekerjaan ataupun mentadbir negara dengan penuh rasa bongkak dan rasa kita kata apa, oh akulah yang benar, akulah yang salah, yang lain semua ni di bawah telapak kakiku. Jadi kita tengok kat sini apa? Ayatnya min kanu khati'in, iaitu mereka ini Fir'aun ialah golongan yang termasuk golongan yang salah. Ada lagi Ustaz kan dekat ciri-ciri dalam surah lain? Ada banyak. Di dalam surah Al-Baqarah juga ada. Di dalam banyak di dalam surah di dalam Al-Quran berapa? 36 surah. 36 surah yang ada nama Musa alaihi salat wassalam dan cerita Nabi Musa sama Fir'aun. Nabi Musa sama Fir'aun. Ini Allah Subhanahu wa taala yang bagi
nikmat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ibrah dan ambil mujahadah sendiri. Betul. Macam mana kita mujahadah sendiri. Yani kita di dunia bukan di dalam syurga. Apa yang kita buat walau ada banyak masalah. Ya. Nabi Ibu Musa an ardi'i, lepas bersalin bukan 2 hari 3 hari, dah sekeran al-an sekeran dah ardi'i, lepas tu letak di dalam at-tabut, dah hantar dalam laut cepat, tak ada waktu. Kalau lambat sedikit, keluarga Alu Fir'aun datang ambil Nabi Musa, dah bunuh. Betul. Tetapi cepat, waktu susah. Juga Maryam binti Imran waktu bersalin Sayyidina Isa, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhl, waktu bersalin. Nampak macam mana ambil sebab yang kuat, susah. Sekarang perempuan mungkin masalah nak bersalin pergi hospital, sebelum bersalin dah tahu lita ubat, mungkin 2 hari 3 hari dah. Bukan masalah macam ini. Ini Allah Subhanahu wa taala yang bagi apa tu? Perintah. Allah Subhanahu wa taala yang perintah. Masya-Allah. Kita ambil sebab di dalam syariah kita, apa yang kita boleh buat, ibadah, muamalah, ambil semua sebab. Ambil kita semua sebab. Cari rezeki yang halal, buat sedekah, zakah, haji, semua yang ada kita insya-Allah boleh buat. Yang lain Allah Subhanahu wa taala mudabbir. Allah Subhanahu wa taala idza arada bil insani khairan hayya lahu al asbab. Bila Allah Subhanahu wa taala dah tahu di dalam hati orang manusia ini baik, Allah buka jalan yang baik. Betul. Allah buka jalan yang baik. Betul macam Ustaz kata. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita untuk mengatasi supaya kita tidak sampai keadaan murung apabila diuji. Kita jangan rasa putus asa. Ini bukan sifat orang mukmin. Sebab Allah dah bagi satu kisah. Dia bukan kisah zaman dahulu kala ya sahabat-sahabat. Kadang-kadang ada orang dia baca kisah dalam Quran. Alah ni zaman dulu. Tak, dia tak sama macam kisah pada zaman dahulu ataupun kisah-kisah ya, apa? betul. Yang bagi kisah zaman awal Allah. Allah juga ada sekeran. Sekeran itu kita ibadat Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi Musa ibadat Allah Subhanahu wa taala. Kisah tadi ialah bagaimana cara, sebab kisah ni adalah satu benda yang sangat dekat dengan manusia. Yang bila kita orang nak cerita kan, kita rasa dekat kan. Sebab apa, kita boleh hayalkan laut, kita boleh hayalkan macam mana sedihnya dia. Dan kalau kita tengok dengan kisah tadi, ada faedah ataupun pengajaran yang terbesar, iaitu bagaimana cara sekiranya kita dapat benda yang sama, kita diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, bagaimana kita nak buat. Kita ambil 3 perkara. Yang pertama Ustaz, i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah ubatnya? Ubat apabila nak mengatasi rasa resah kalau kita diuji oleh Allah, berpeganglah pada Allah. Siapa yang pegang pada asbab, pada sebab-sebab tadi, kalau buat macam ni kena macam ni, kalau buat macam ni, siapa yang pegang pada sebab, dia akan serabut. Ya, dia akan takut, dia akan rasa. Tapi siapa yang berpegang pada Allah, dia akan tenang. Kenapa umur Nabi Musa boleh tenang? Kan? Hati dia farigh. Wasbaha fuad ummi Musa farigh. Hati dia rasa tenang sebab apa? Sebab dia dah letak dah. Dia bergantung, dia bersandar. Keyakinan dia, ya Allah, ini perintah darimu dan aku serahkan padamu. Yang pertama, bergantung kepada Allah. Yang kedua sahabat-sahabat, apa Ustaz? Tawakkul. Ambil sebab dan tawakkal ke Allah Subhanahu wa taala. Imtithal awalnya. Limtithal li amrillah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita buat, kena buat. Buat. Tak ada masalah, tak ada syak. Wa aqimus salah, dah terus buat salah. Kalau malas tak buat salah, awak yang masalah. Bukan syariah, bukan Islam, bukan Quran. Kalau hidup kamu rusak, jangan buat fitnah ke Al-Quran atau ke Islam, tak. Awak yang masalah. Allah Subhanahu wa taala dah janji, wa aqimis salah wa atiz zakah, puasa Ramadan, haji, buat amalan yang salih,
akhlak yang baik. Kalau semua buat ini dan tawakal ke Allah Subhanahu wa taala, tahu macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi kamu yang baik di dunia dan di akhirat. Ya, betul. Yang ketiganya ialah tawakal. So ada tiga. Satu, i'timad, bahasa Arab, iaitu bergantung kepada Allah. Yang kedua, imtisal, laksanakan perintah Allah. Yang ketiga ialah tawakal, iaitu kita buat dan kita serah apa yang kita kena buat tadi dan kita serah bulat kepada Allah. Baik, sahabat-sahabat, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang telah melihat live ini daripada awal tadi, ya, di page Fatih Team kita bersiaran di page Fatih Team dalam rancangan Tanya Murabbi. Ramai sahabat-sahabat kita yang bersama dengan kita. Susu kambing IQ Minda, tadi sebut susu kambing, rupanya ada susu kambing, tengok. Ya Allah. Okey, Masya Allah. Puan order, Razila Ramdan nak order nak order. Okey, kemudian di page saya sendiri, Ustazah Nurul Hidayah binti Kamarudin, kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah bersama daripada awal tadi. Puan Junaidah, Kak Jun KKR. Rajin Kak Jun ni. Kak Jun ni memang rajin orangnya. Encik Muhammad Azmi Haji Anwar. Subhanallah, dia kata manusia memang tetap akan diuji, ubatnya sabar. Masya Allah. Terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang telah bersama dengan kita. InsyaAllah Ustaz, kita jemput. Kalau kita tengok, baru 2 kisah kita kongsi. Minggu lepas kita kongsi tentang InsyaAllah isteri Nabi Musa, Nabi Ayub. Ya, betul. Hari ini kita cerita tentang ibu Nabi Musa. Sebenarnya dalam Al-Quran terlalu kaya dengan pengajaran yang boleh kita ambil daripadanya. Jadi sahabat-sahabat, kalau nakkan tadabbur yang mudah, ya, betul. Kalau dalam munasib lil asr. Ya, betul. Mudah dan apa? Kita nak baca Al-Quran tadi tu, kita nak ambil pengajarannya dengan mudah dan sesuai dengan realiti zaman sekarang, dalam pelbagai bidang, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, apa lagi, dalam ibadah, macam-macam bidang yang kita menghadapinya dalam kehidupan dunia kita. Sahabat-sahabat, bolehlah terus tekan link yang kita kongsikan dalam slide ini, dan juga kita kongsikan juga link ini supaya kita jemput sahabat-sahabat untuk pre-order. Ya, ini betul. kita e-book lah Ustaz, ya. E-book ini akan membawakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, bro and sister sekalian, untuk memahami Al-Quran dalam kehidupan kita. Tekan link di sana dan insya-Allah kita pre-order dahulu. Nanti kita akan iklankan, kita akan berikan maklumat apabila buku nanti boleh kita edarkan. Boleh, masya-Allah. Dan juga Ustaz, ya, biasa kita kalau kita pergi ke pasar lah, biasalah orang perempuan ni dia suka membeli. Kan, nampak telekong rasa seronok kan. Sebab apa? Sebab Ustaz cakap suami, bang ni nak buat untuk solat ni. Tapi masuk ke suami nama agama. Anak bagi beli baju tutup aurat, dia nak solat. Tapi sebenarnya memang suka membeli. Tapi kalau kita beli tudung ni, telekong ni, yang namanya telekong mihrab, Masya Allah, nama telekong pun dahsyat dah. Telekong mihrab yang ini kita dapat special. Kita tak macam pergi beli telekong dekat pasar. Pergi pasar, beli telekong, dapat telekong. Tapi bila sahabat-sahabat tekan link ini, terus buat pesanan untuk membeli telekong mihrab, sahabat-sahabat akan dapat e-video. E-video Ustaz. Wow. Apa nama e-video dia? Bangkit Khusyuk Solat. Subhanallah. Dapat tips-tips bagaimana bukan sekadar kita pakai telekong baru dan cantik dan selesa untuk kita solat, tapi dalam masa yang sama bagaimana kita nak membangkitkan semangat ataupun ruh untuk khusyuk dalam solat. Inilah yang paling penting. Jadi luar dalam kita bagi baru Ustaz. Subhanallah. Telekong kita bagi baru,
roh kita untuk kita bangkitkan rasa solat ini adalah suatu pertemuan kita dengan Allah, dengan pencipta kita. Jadi jangan lambat tekan nombor telefon ini, order sekarang, sebab sebenarnya telekung mihrab ini sangat-sangat limited. Kita tak cetak banyak, jadi kena terus order untuk dapatkan apa? Dapat telekung sekali dapat video. E-video. So boleh tonton di rumah nanti, buka, subhanallah. Mudah-mudahan dapat memperbaiki solat kita. Sahabat-sahabat, siapa yang baiki solat, maksudnya dia memperbaiki kehidupan dia. Okey. Ya. Ustaz, kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa syukru lillahi awalan wa akhira, wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal, wa shamatati al-a'da'i wa su'i ad-da'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma thabbitna fil qawli ats-thabit fil hayati ad-dunya wal akhirah. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أقدامنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلنا وكل ما آتيتنا بحفظك وعينك برحمتك يا من أمره بين الكاف والنون. احفظنا واستر علينا في الدنيا والآخرة، والطف بنا فيما جرت به المقادير، وسامحنا على التقصير، واجبر منا كل كثير. اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، فالطف بنا فيما جرت به المقادير، وسامحنا على التقصير برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi untuk pertemuan yang seterusnya dalam Tanya Murabbi di channel Fatih Team, juga Ustazah Nurul Hidayah. Aidan Ustaz Muhammad Muntasir, insyaallah jumpa lagi minggu depan insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.